Silakan.这个要夹在你的那个肚洞，夹在肚洞那边。夹在肚洞这个这么大？不是这个。哦，这个我们是做 live 的。做 live 吗？做 live 的。有什么东西？要夹在里面吗？可以。这里吗？可以。有什么 sensitive 不可以给外人？没有。就这个也要拿吗？这是给这边的朋友讲。Bismillah， 听到吗？Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家晚上好。Oh, 好 boleh Okay. First, terima kasih kepada Hidayah Center Foundation Cawangan Pulau Pinang jemput saya, dan kepada Ustazah yang Al-Fadilah Ustazah Nazira yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sayang, Ustazah je, okay. Dan juga brother and sister, thank you very much for being here. Dan mungkin saya nak introduce diri sendiri sedikit, baru je sampai, baru dari airport tadi. So, nama yang diberi oleh ibu dan ayah, Lee Eun Hui, dan nama yang saya pilih masa tahun 2009 apabila saya memeluk agama Islam, Nur Amira Enli binti Abdullah. Alhamdulillah, nikmat menjadi seorang Islam adalah anugerah yang paling besar yang pernah hadir dalam hidup saya, dan tiada anugerah yang lebih besar selepas ini. Sangat-sangat bersyukur. Dan sekarang duduk di berasas Seremban, sekarang pun masih duduk di Seremban, dan duduk dengan family yang masih belum Islam lagi. So please doakan mereka, insyaAllah mereka akan turut diberi hidayah, dan amin. Terima kasih. So sedikit banyak tentang diri sendiri. Memang membesar di the Chinese community sebab takut nak cakap Melayu. Takut nak cakap Melayu sebab cakap Melayu pelat, takut orang gelak, takut salah, banyaklah. So memang sekolah Cina rendah, nak sekolah Cina, sekolah menengah pun nak sekolah Cina. Jauh daripada rumah, sanggup duduk macam tumpang kat rumah saudara, nak macam tu. Tapi dengan izin Allah, lepas bagaimana cerita sangat-sangat panjang, lepas SPM habis terus saya kerja, dapat peluang kerja di MIS. Sebab kenapa nak terus kerja? Sebab pada zaman sekolah menengah tu, ayah saya meninggal. So saya memang nak cepat habiskan belajar untuk bantu keluarga, bantu ibu. Dan at least kalau tak bantu pun, at least I can survive by myself at that time. Saya rasa macam tu. So Alhamdulillah, dah kerja hikmat beberapa tahun dengan MIS. So our family dah start, we open up a bakery shop initiated by my brother. So my brother yang buka. So life macam baru nak start, jadi macam okay dan sebagainya. Tapi tahun 2009, tadi saya kata tahun 2009 saya masuk Islam. Dan tahun 2009 juga keluarga kita hilang abang kandung. Hilang abang yang buka bakery shop tu. So kita memang sangat-sangat lost, sangat-sangat terkejut sebab tiba-tiba je in an accident we lost, our family lost my brother. So sangat-sangat sedih, terutamanya ibu. So awal tahun 2009 abang saya meninggal, dan dulu saya duduk dekat sangat dengan airport, tapi saya pindah balik duduk dekat Seremban, duduk dengan mak. So kita sangat-sangat susah nak keluar daripada kesedihan kehilangan orang yang sayang dalam secara mengejut tu. Dan pada masa tu, ada seorang hamba Allah yang kerja kat syarikat yang sama. So dia selalu bagi kalakan macam ni, kita semua dimiliki oleh dia. Kita suatu hari nanti akan kembali kepada dia. Dan semua yang berlaku ni, kita suka, kita tak suka, ada hikmah dia. Dan saya mungkin tak berapa faham, tapi saya tertanya-tanya siapa dia yang begitu berkuasa. Dan saya tanya banyak. Dan hamba Allah ni dia seorang Islam. Dan
saya tengok orang Islam ni, dia sangat cepat menerima. Dia cepat menerima the fact macam kalau kehilangan ke apa, cepat redha tentang sesuatu perkara yang berlaku. Dan saya jadi banyak tanya tentang Islam kepada orang ni. So hamba Allah ni, dan saya lihat juga Islam pada hamba Allah ni, dia pergi sembahyang, so macam bagus. Dan memang ada kriteria orang Cina, dia mesti ada satu yang kriteria. Kalau suami, saya cakap, kalau yang tak hisap rokok, tak berjudi, tak minum arak, banyaklah. Tapi orang Islam, orang Cina mungkin ada tapi tak jumpa. So orang Islam ni sangat bagus. So jadi saya tertarik dengan Islam, dan saya tanya dia banyak soalan, dan saya tak puas hati tanya dia sahaja. So saya pun pergi kat tempat yang sebab dia bukan ustaz, so saya pergi tanya ustaz. Macam tanyalah ustaz, tapi saya tanya dari pukul 9 buka je office, saya masuk, saya tanya sampai pukul 5. Lepas tu ustaz cakap, pulanglah cik, kita nak balik, dah habis office hour. Tapi tak puas hati lagi, saya cakap nak tanya lagi. Dan ustaz tu cakap, okey, kalau macam tu, apa kata cik datang kursus esok untuk saudara baru. Cik boleh tanya. Tapi saya cakap, saya belum masuk Islam lagi, kenapa saya nak datang kursus untuk saudara baru? Yang point yang tertarik pada saya, dia cakap, cik boleh datang, boleh tanya dari lepas subuh sampai lepas isyak. Boleh tanya segala soalan yang cik nak tanya tu, semua. Dekat ustaz-ustazah ramai, nak tanya apa sahaja, kita akan jawab. Dan saya rasa, okay. So, macam at that time, masa kerja dekat MS, so, saya cakap, okay, so saya ambil keputusan, ambil emergency leave untuk habiskan kursus tu. Emergency leave, So, this is so emergency. So, saya pergi. Mula-mula saya pergi tu, saya tak pakai tudung. Saya pakai baju lengan panjang, seluar panjang. Lepas tu, ustaz tu datang, suruh pakai tudung. Saya cakap, belum Islam lagi, kenapa suruh pakai tudung? Lepas tu dia cakap, kalau cik tak pakai tudung, nanti semua orang tengok kenapa cik boleh tak pakai, dia orang kena pakai, dan nanti mereka tak boleh tumpu perhatian pada kursus. So, saya rasa macam, make sense. So, saya pakai. Tapi saya cakap, saya tak ada tudung. So, ada juga kawan-kawan dekat dalam kursus tu bagi saya tudung. Bukan bagi je, tolong saya pakai. So, saya kata, okay. So, saya pakai. Dan saya rasa, okay. Dan turning point, the biggest turning point, dalam kursus tu, saya yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Macam mana boleh yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla? Sangat sukar nak describe. Sebab dalam, I don't know which point yang ustazah cerita, yang akan jadi saya terbuka hati atau Allah hadirkan hidayah pada masa tu. Tapi saya jadi, mungkin saya boleh cerita satu. Ustazah cakap, manusia begitu smart. Kita boleh ciptakan kapal terbang, kita ciptakan bangunan yang tertinggi dalam dunia. Tapi siapa yang telah ciptakan gunung yang tertinggi? Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang telah ciptakan segala-galanya yang kita nampak, yang kita tak nampak? Angin siapa ciptakan? Awan siapa ciptakan? So saya rasa, oh okay, I ada goosebumps. So memang saya rasa, oh takutnya memang kalau, sebab sebelum ni family kita beragama Buddhis. So totally different concept. Sebab masuk rumah ni, kita akan tengok kita sembah berhala yang lain. Kita masuk rumah, satu lagi kita akan sembah berhala yang lain. So kenapa kita nak sembah begitu banyak berhala? Dan yakinlah kalau betul there exist in a form of soul, mesti dia nak lawan juga, nak jadi yang paling berkuasa. So memang apabila Ustazah terang dan tentang surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang satu, Allah yang tidak tidur, tidak apa, saya memang rasa memang ni betul, saya percaya, saya yakin. Tapi nak buat macam mana? Saya habis kursus tu balik selama 1 minggu sahaja. Kenapa 1 minggu? Kalau buat apa, perasaan yang buat saya cepat nak memulai agama Islam adalah perasaan takut. Tiap-tiap hari lepas kursus tu, saya dalam keadaan yang sangat takut. Ada juga perasaan makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, okay, jalan pun tak pijak, macam mana ni. Tapi pergi kerja juga, tapi tak boleh tidur. Sangat-sangat takut. Kalau tidur, hari keesoknya,
tak bangun, mati, tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Saya takut Allah tidak terima saya sebagai seorang Islam. Saya takut, begitu takut perasaannya. So lepas seminggu, saya mengambil keputusan untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dan saya tanya pada diri sendiri, betul ke? Memang hamba Allah tadi dia ada ajak tentang boleh tak kita kalau nak ajak kamu kahwin, tapi ajak siapa tak boleh ajak, betul tak? Dan saya pun fikir juga, kalau betul kahwin, jodoh tak panjang macam mana? Betul tak kita masih nak Islam? Betul tak kalau lepas masuk Islam ni tak jadi nak kahwin, nak Islam tak? Jawapan dia begitu yakin, saya nak Islam. Kalau tak jadi pun tak apalah, nak Islam. Sebab memang apa yang saya dapati dalam kursus tu, jadi saya tak boleh tak jadi seorang Islam. I must be a Muslim. Saya rasa macam tu. So, Alhamdulillah, pada tahun 2009, bulan 11 juga, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi sebelum nak mengucap 2 kalimah syahadah tu, saya menghadapi cabaran yang sangat-sangat besar. Dan saya rasa sangat-sangat sedih, kecewa pada diri sendiri pun ada. Ibu saya yang mengandungkan saya, yang membesarkan saya, yang sayang pada saya, yang sentiasa sokong pada saya, dan saya tak pernah pun, saya memang anak mak. Kalau dulu mak suruh pergi sembahyang, saya sembahyang. Kalau mak tak suruh, saya tak buat. Saya sembahyang sebab sayang mak dulu. Okay, so melihat ibu yang begitu susah payah membesarkan kita, menangis apabila saya cakap dengan ibu saya nak pergi masuk Islam. Ibu menangis, sangat-sangat sedih. Dan saya pun menangis pada masa tu. Saya pun sangat-sangat sedih, seolah-olah macam saya mengecewakan ibu saya. Dan dalam hidup saya tak pernah pun buat mak saya menangis. Itu buat kali pertama. Dan saya janji, itu buat kali terakhir juga. So mak menangis, dia cakap, kenapa dah pergi kursus, tak kena brainwash? Dia cakap macam tu. Saya cakap tak. Saya cakap, Islam bukan seperti apa yang mak rasa. Dia rasa seolah-olah dia hilang seorang anak lagi. Awal tahun baru dia hilang seorang anak. Dia rasa dia akan hilang seorang anak lagi. So ibu menangis. Sampai hari ni, kalau saya fikir balik, saya boleh nampak ibu saya nangis. Sangat-sangat sedih. Tapi saya drive juga. Dengan drive tu pun menangis juga. Pergi dekat pusat dakwah. So, tak sabar, saya cakap saya nak mengucap 2 kalimah syahadah hari ni juga. Saya cakap dengan ustaz-ustazah. So Alhamdulillah 2009 bulan 11 sebelum Hari Raya Haji, buat kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Begitu lega, saya rasa lega, selamat, saya rasa bahagia. Dan saya rasa kalau lepas keluar daripada pusat dakwah tu, kalau saya mati pun, saya rasa tak apa. Saya yakin insya-Allah Allah akan terima saya sebagai seorang Islam. Insya-Allah bolehlah saya masuk ke syurga Allah. Allahu Akbar. Sangat-sangat emotional kalau saya fikir balik. Alhamdulillah. So itu just the beginning. Banyak lagi. Saya duduk di rumah selama setahun dan masih kerja dekat MAS lagi. So banyak. Saya suruh cerita tentang cabaran. Saya rasa kita kena cerita sampai pukul 11. Banyak cabaran. So bagaimana nak cerita banyak cabaran? Mungkin first, lepas masuk Islam, saya keluar rumah, baru berani nak pakai tudung. Curi-curi pakai tudung. Saya tahu hukum mencuri itu berdosa, tapi saya curi-curi pakai tudung. Sebab saya takut nanti mak rasa macam begitu drastik. Dan saya pun, sebab baru-baru mula tu tak pandai. So saya keluar rumah, saya solat subuh. Balik daripada kerja, keluar rumah 6.30. Balik sampai dekat rumah dah 8.30, pukul 9 macam tu. Sebab jauh. Nak pergi kat airport kan. So saya akan solat Zohor, Asar, Maghrib, Isyak, jamak segala-galanya. Okay, itu sesat jangan ikut. Okay. Tapi nak buat juga sebab takut. Kalau tak buat, takut Allah tak suka, takut Allah tak pandang kan. Tapi nak buat juga.
So saya solat dan saya kunci pintu, lock pintu tu, curi-curi solat So ada satu hari tu seperti biasa saya tengah solat jamak segala-galanya. So mak ketuk pintu. Saya cakap, ni solat fardu walaupun ganti tapi tak boleh jawab mak kan. Lepas tu dia buka pintu dengan kunci, dia nampak saya tengah solat. Dia macam begitu, dia terkejut saya rasa. Dia terkejut. Dan saya cakap, Allah tak jadi. Lepas tu saya cakap dengan mak saya dah masuk Islam. So saya kena ikut ajaran Islam. Apa yang Islam ajar tu saya nak kena buat. Itu tanggungjawab saya. Saya terangkan kepada mak. Dan itu nama yang beramal tanpa ilmu. Okay. Selepas saya belajar, saya pergi kursus, itu panggil apa? Kursus advance. Lepas tu saya tahu, kena solat dalam waktu. So saya mengambil keputusan juga, another cabaran, saya ambil keputusan drive pergi airport, parking kereta kat airport. So saya sempat, sebab flight akan touchdown pukul 6 kalau flight panjang macam tu. So sampai keluar boleh solat subuh, balik tu boleh jamak takhil untuk Zuhur dan Asar. So saya memang buat, dan selama 6 bulan saya tak tinggal solat. Dan saya rasa it's an achievement untuk saya. Saya rasa gembira. Dan saya rasa, yes, berjaya macam tu, Macam, tapi gembira sendirilah. Macam, berjaya macam tu. So, satu hari ni, flight delay. Lepas tu banyak insiden berlaku dalam flight. Supervisor ada banyak cakap. Saya cakap, cepatlah supervisor ni. Kalau cakap lagi nanti tak sempat saya nak solat. So, dengan secepat mungkin, saya dah macam lari dekat airport tu, sampai kat surau, saya cepat siapkan wuduk semuanya, nak takbir untuk jamak takhir untuk Zuhur dan Asar. Belum sempat lagi Allahu Akbar, saya dah dengar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Saya rasa begitu kecewa dengan diri sendiri. Saya rasa Allah Azza wa Jalla telah bagi segala-gala kepada saya. Sifat yang sempurna, waktu yang lapang, kemampuan untuk solat. Tapi saya tak dapat nak solat. Saya tak solat dalam waktu. Saya rasa sangat-sangat kecewa pada diri sendiri. Dan saya menangis. Saya menangis sampai sedu-sedu. Macam tu. Kat dalam surau tu. Sampai semua orang pandang pada saya. Dan saya pun solat. Dan saya doa. Ya Allah, saya yakin Allah yang pemberi rezeki, maka Allah bagilah rezeki kepadaku yang lebih diredoi olehmu, ya Allah. Bagilah saya jalan keluar, ya Allah. Walaupun sebenarnya saya suka kerja as a cabin crew. Saya suka. Sebab dia tak ada paperwork. Saya tak suka paperwork. So dia balik kerja, habis. Balik kerja, habis. Macam tu. Tapi saya yakin rezeki tu bukan dari segi duit je. Bukan dari segi dolar, RM ke apa. Rezeki, dalam rezeki tu yang kita perlu adalah keberkatan Allah, adalah redha Allah. Banyak lagi saya rasa. Dan Allah akan bagi rezeki sihat, rezeki masa dan banyak lagi. So itu pun merupakan satu cabaran dan satu turning point. Kenapa saya nak quit the job? Tapi saya, it's a personal choice. Bukan nak kata orang lain, mungkin mereka boleh buat. Dan kita semua, we make choice every day, betul tak? Itu pilihan saya. Dan saya yakin kawan-kawan yang masih work as a cabin crew, mereka pun akan usaha. Dan mereka pun akan macam suruh nangis je. Nangis tak ada tisu boleh nangis lah, dia cakap. So itu is my choice. Pada masa tu saya doa pada Allah. Itu pun satu juga. Dan pada first year sebenarnya banyak improvement. So lepas mak nampak solat tu, dia pun setiap hari dia masak sedap. Anak mak, memang mak masak apa pun sedap. Mak goreng telur pun sedap. So tapi saya tengok je tiap hari saya balik malam pun saya cakap tak makan, jangan masak mak. Banyak lagi. So mak cakap ni semua tak haram. Ni semua tak haram punya. Dia ingat yang pork je haram kan. Tapi macam mana nak terang kepada mak walaupun ayam dia kena sembelih atas nama Allah, itu boleh terangkan itu halal. Dan mak kata, so kena beli kat mana? Kena beli dekat Tesco, kena beli dekat, saya cakap, ya kalau Tesco punya halal, saya cakap macam tu. Dia cakap, okay nanti kita beli Tesco punya. Saya cakap, mak tak payah susah-susah lah sebab nak terangkan kuali macam mana. Kan? Kita bukan sekadar nak halal, tapi kita nak halal dan thayyibah dan suci.
takkan saya nak ajar mak samak pula kan pada masa tu. Susah pula, nanti mak terkejut nak kena tanda untuk samak kuali. So cakap, kuali yang pernah masak yang makanan yang haram tu, tak boleh masak makanan yang halal. Saya cakap dia akan mencemarkan makanan tu. Saya cakap macam tu. So mak tak payah susah-susah, walaupun saya suka masakan mak. Saya cakap macam tu. Saya cakap terima kasih mak dengan mak macam tu. So dengan izin Allah dan kasih sayang seorang ibu, minggu depan mak beli kuali baru. Masya Allah. Lepas tu saya cakap, mak bukan kuali je, nanti pinggan mangkuk tu dah ada. Mak cakap dia beli satu set. Saya cakap yang cuci tu tak apa, dah ada. Cuci punya pun asing. Masya Allah. So kalau the first year yang saya masuk Islam tu, datang ke rumah kita ada 2 set. Satu set kuali ni, satu set kuali ni. So memang sangat-sangat sukar sebenarnya. Tapi itu seolah-olah kenangan yang manis untuk saya sampai sekarang. Itu bukan cabaran lah. Cabaran melihat mak masak sedap tapi tak boleh makan. Itulah satu cabaran. Dan Alhamdulillah sekarang kita pindah rumah baru dan saya dapat minta lah halal kitchen. Saya cakap, kat rumah ni makan masakan halal sahaja boleh. Then, of course kakak sayang, mak cakap boleh, tak apa. Sampai satu insiden ni yang saya jarang sekali cerita dengan orang lain. Ada sekali tu, saya rasa pelik sebab kita duduk kat dalam rumah. Lepas tu kakak cakap dengan anak dia. Dia cakap, kamu. Dia cakap dengan anak dia. Dia sebut nama lah. Dia sebut Cing, Tau. Pergi masuk kat kereta. Kenapa nak masuk kat kereta? Saya pun pelik. Kenapa nak masuk kat kereta? Pergi makan kat kereta. Saya cakap, kenapa nak makan kat kereta? Dia cakap, yelah ada benda tu kita tak nak bawa masuk dalam rumah. Masya Allah. Kasih seorang kakak. Terima kasih kakak. Sangat-sangat sayang. Tapi pada mula-mulanya kakak pun, saya kan cakap keluar, okay, so makanan settle, solat settle, mereka dah tahu, tak terkejut tak. Okay, so sekarang ada satu cabaran pada awal masuk Islam juga, adalah pakai tudung. Keluar rumah baru pakai tudung kan. Sebelum balik rumah tu saya buka. Dan keluar dengan family tu, mula-mula saya tak pakai. Dan in the end, saya rasa saya bukan buat benda yang jahat pun. Saya nak pakai tudung sahaja. So saya pakai tudung. Pada mula-mulanya kakak masa tu tak faham, kakak marah. Kakak cakap, kenapa? Kena pakai tudung? Dia rasa kolot. Dia rasa kenapa? Ramai orang dia sebut, ni orang Islam, ni masuk Islam sama macam kamu. Ni pun orang Islam. Ni orang Melayu Islam. Dia tak pakai tudung. Kenapa kamu kena pakai tudung? Pada mula-mulanya kakak tak faham. So, saya jelas kepada kakak seorang guru dan sekarang seorang guru besar. Saya cakap, kakak ajar anak murid kakak, betul tak? So, kakak nak anak murid kakak ikut dan dengar cakap kakak, betul tak? Saya cakap dengan kakak, saya dah masuk Islam. Saya nak ikut ajaran Islam. Dan saya kena dengar cakap Islam. Saya cakap macam tu dengan kakak. So, kakak mula-mulanya dia tak faham. Tapi lepas saya terangkan kepada dia faham. Dan dia terima. Dan bukan sekadar terima sahaja. Subhanallah, the next year Chinese New Year tu dia beli tudung baru untuk saya. Allahu Akbar. So kakak beli tudung baru dan kakak beli tu macam singkat sikit lah. Dia cakap pakai macam ni, macam fashion sikit lah. Saya cakap dengan kakak, tak apalah kakak nak pakai yang patuh syariah punya. So saya cakap tak apa, next time you nak beli, you hantar gambar dulu. So Masya Allah. So ramai orang kata kepada saya, you are so lucky, your family accept, terima you macam tu. Tapi mungkin tak pernah pun ada orang tanya apa yang telah saya lakukan untuk tapak family begitu sokong dengan keputusan saya. Saya apabila saya masuk Islam, saya cakap dengan kakak, cakap dengan mak, sebab this is a very big decision in life. Saya perlu ubah cara hidup saya. So first, saya bagi tahu mereka, saya hormati mereka dan saya yakin respect tu is mutual. So memang kalau saya hormati mereka, mereka pun akan hormati keputusan saya. InsyaAllah, bukan terus, tapi within a year, memang mereka terima. So Alhamdulillah. Dan saya kena terangkan, macam mana kita nak terangkan, kenapa kita tak terangkan, sebab kita tak tahu macam mana nak terangkan. Dan kita tak tahu kenapa kita perlu buat macam tu. Kadang-kadang, but in Islam, everything yang Islam suruh kita buat, ada jawapan dia. Yang begitu convince, yang saya cakap, yang kukuh, yang sebab nak kita buat tu sangat-sangat kukuh. So saya tak boleh tak buat, saya kena buat. Sebab saya seorang Islam. So lepas tu
So tak payah curi-curi pakai tudung, tak payah curi-curi solat. So Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya pun lepas setahun duduk dengan family, saya berjaya nikah dengan hamba Allah tadi tu. Yang saya banyak tanya soalan tu, yang dia ajak nikah. So kita nikah Alhamdulillah. Berjaya nikah usia perkahwinan 2 tahun lebih. Alhamdulillah beliau telah kembali kepada rahmatullah dan meninggal dunia. Meninggal dunia ni selama-lamanya. Kenapa saya sebut Alhamdulillah? Memang sedih pada mula-mulanya. So almarhum ni dia diuji dengan sakit kanser. Dan saya susah nak terangkan perasaan apabila orang sakit ni, dia begitu redha dengan sakitnya. Yang saya melihat tanpa begitu kuat mengharungi ujian Allah bagi dekat dia. Dia pula yang cakap dengan saya, kita kena kuat, ni ujian daripada Allah. Kalau Allah izin, saya akan sembuh. Dia cakap macam tu pada masa tu. Hamba Allah ni yang membuka, open up my mind tentang Islam. Dia tunjuk, dia ajar Islam, dia kenalkan Allah kepada saya. Dan saya sebut Alhamdulillah sebab kita tak tahu lagi macam mana pengakhiran kita. Arwah diuji dengan sakit dan saya yakin Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dan apabila dia nak pergi tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita belum tentu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, brother and sister yang dirahmati oleh Allah, kita belum tentu lagi bagaimana kita akan pergi, bagaimana cara Allah akan jemput kita, bagaimana Allah izinkan atau tidak kita melafaz 2 kalimah syahadah apabila kita nak pergi. Sempat tak kita nak sebut? Atau kita tidur, terus Allah jemput kita macam tu? Tak sempat nak mengucap 2 kalimah syahadah. Memang sedih pada masa tu. Allah ambil apa yang Allah Azza wa Jalla ambil apa yang kita sayang. Dan saya rasa Allah nak didik saya supaya tahu bukan sebab apa, sebab Allah telah beri hidayah, bukan sebab kita nak kahwin ke, sebab apa ke. Dan kalau orang nak cakap macam tu, memang banyaklah sebenarnya cabaran mu'alaf. Ramai orang cakap, maaf ni, sebab tu, sebab tu. Tapi jangan lupa, don't be too fast to judge, okay? Ini semua dengan izin Allah kita dapat melafaz 2 kalimah syahadah. Bukan sekadar guna lidah, tapi guna hati kita. And this is the proof. Sekarang arwah dah meninggal dunia dekat 6 tahun. Dan hikmah, nikmat lepas arwah meninggal dunia sangat-sangat besar. Dia meninggal 6 tahun. Sekarang saya dah duduk dengan keluarga saya 5 tahun. Duduk dengan mak balik 5 tahun. Saya dapat berbakti dengan mak. Saya dapat jaga mak. Saya akan cakap berdakwah kepada mak saya. Walaupun bukan cakap mak masuk Islam macam tu. Tapi berdakwah lebih kepada tunjuk apa seorang Islam. Dan subhanallah, 5 tahun lepas saya masuk Islam, mak sebenarnya cakap, kamu dah jadi seorang yang lebih baik berbanding sebelum kamu masuk Islam. Mak cakap macam tu. Mak tak pernah pun puji. Seriously, tapak nombor 1 ke, pertandingan tapak apa, tak pernah pun mak puji. Tapi itu first time mak puji. You dah jadi lebih baik, you anak yang baik. Mak cakap macam tu. Walaupun satu kali, Alhamdulillah. Sebab mak jenis yang conserve sikit. Dia tak akan papa sayang dia kat kita. Tapi saya tahu dia sayang. Dan this year Ramadan, yang baru lepas Ramadan ni, adalah begitu special untuk saya. Sebab biasanya semua kena buat sendiri. Memang mak akan masak lebih. Kadang-kadang mak bangun, kadang-kadang mak tak bangun for the whole past few years punya Ramadan. Tapi sebab this year, cucu dia puasa, first year. So, tiap-tiap hari dia bangun. Tiap-tiap hari dia teman makan sahur sebab cucu dia puasa. Masya Allah, saya pun cakap, okay, so mak ni lebih sayang cucu. Saya cakap macam tu, saya pun tak tahulah, okay. Tapi Alhamdulillah juga, buka puasa pun dia dah makan, tapi dia akan teman kita buka puasa. So insyaAllah, moga Allah beri hidayah kepada dia. Moga Allah beri hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah lagi, orang yang belum Islam lagi. Allahu Akbar. Sebab syurga Allah terlalu indah. Saya tak boleh bayangkan
Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kebanyakan kat sini bom Muslim? Betul? Okey, cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, Alhamdulillah kita dah berjaya masuk dekat syurga Allah. Tapi hanya kita je ada kat syurga Allah. Kita tak jumpa mak kita, kita tak jumpa ayah kita, kita tak jumpa adik-beradik kita, kita tak jumpa kawan baik kita, kita tak jumpa saudara mara kita, kita tak jumpa pun siapa-siapa. Hanya ada kita sendiri berada di syurga Allah. Adakah kita rasa bahagia? Adakah kita rasa gembira? Hanya kita diri sendiri kat dalam tu. So kenapa saya lepas masuk Islam, saya terus rasa nak berdakwah, nak sampaikan Islam ni kepada orang lain. Ramai orang cakap, siapa kamu? Kamu ni mu'alaf, okay? Siapa kamu? You bukan ustaz, bukan ustazah. Mana boleh dakwah? You baru je masuk Islam. You tak tahu pun banyak tentang Islam. So untuk saya, siapa saya untuk tidak berdakwah? Sedangkan ahli keluarga saya, kawan-kawan saya, semua belum dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Saya tahu hidayah diberi oleh Allah. Kita tak mampu nak bagi hidayah kepada orang lain. Tapi usaha, adakah usaha kita cukup? Apa telah kita lakukan untuk sampaikan Islam kepada mereka? Sebab kalau saya tidak buat, siapa lagi akan buat? Dan siapa akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan? Saya. So saya kena buat. Ramai lagi orang akan cakap macam tu, tapi apa yang orang lain cakap tu is less important. Apa pandangan orang lain is less important. The more and most important is macam mana Allah pandang kita. Allah hanya menilai dengan usaha kita. Tapi tiap-tiap hari saya tanya pada diri sendiri, adakah cukup usaha saya? Adakah saya telah buat terbaik untuk sampaikan Islam? Adakah saya jaga akhlak saya, adab saya? Bagaimana? Tiap-tiap hari saya tanya. Dan ramai, ada juga, mungkin saya nak sebut satu, banyak lagi ni soalan. Okey, satu lagi cabaran. Okey, cabaran yang satu lagi cabaran sebab dulu kat rumah lama tu ada berhala. So saya solat di dalam rumah tu. Dan ada orang Islam kata, solat di dalam rumah yang ada berhala, solat kamu tidak akan diterima. Saya macam terkejut. Okey. Dia cakap, nanti malaikat pun tak masuk kat rumah kamu. Saya macam, okey, saya sedih. So macam mana saya nak buat? Takkan saya tak solat? Takkanlah saya setiap kali solat, saya nak keluar pergi surau. Surau tu dah lah jauh. Lepas tu, saya pun tanyalah pada ustaz. So ustaz cakap, siapa dia yang akan katakan solat kita diterima atau tidak? Hanya Allah yang akan menilai bahawa solat kita diterima atau tidak. Okey, so saya tanya pula pasal malaikat tu. So malaikat tak masuk rumah macam mana? So ustaz kata, malaikat rahmat je tak masuk rumah, malaikat lain masuk rumah lagi. Dan saya fikir, kalau malaikat tak masuk rumah, sudah tentu orang Islam semua nak letak berhala banyak-banyak, besar-besar kat dalam rumah. Kenapa? Sebab malaikat maut pun tak masuk rumah. Malaikat mencatik keburukan pun tak masuk rumah. So selamatlah kita kan duduk kat dalam rumah yang ada berhala, tak cabut nyawa, tak buat benda jahat, tak dicatik semua. So kita perlulah berfikir, kita perlulah tanya, kita jangan diam dan terima segala statement tu. Kita boleh terima, tapi we can always ask. Sebab Islam sentiasa boleh bagi jawapan yang puas hati. Tak puas hati boleh tanya lagi, tak puas hati boleh tanya lagi. Tanya sampai ada satu jawapan yang kita convince. Dan semua perkara yang Islam suruh buat, contoh tutup aurat, puasa, solat, semua boleh. Tak ada masalah pun boleh buat. Dan boleh terus buat, boleh terus amalkan. Tak ada masalah untuk saya. So itu cabaran-cabaran sedikit banyak dan sedikit tentang the journey. Macam mana nak masuk Islam dan sebagainya. Okey, macam mana nak praktikkan Islam? Praktik sahajalah, buat. Bukan guna mulut nak cakap, tapi buat. Contoh perkara apa? Macam mana kita nak praktik Islam? Solat, senang sahaja. Al-Fatihah saya hafal sebelum masuk Islam lagi. Sebelum masuk Islam dan saya dah hafal Al-Fatihah. Mungkin tak perfect, tapi boleh kena sentiasa tasmid dengan ustazah.
Dan saya rasa Islam sangat mudah. Islam is a perfect guideline for life. Sangat, kalau kita ikut Islam, bagaimana cara, semua ada guideline dan semua ada doanya, semua ada fadilatnya, kenapa kita buat ni. Dan Islam sangat-sangat bagus untuk saya, dan Islam have make me a whole new person, dan I'm more happy with myself after I become a Muslim. Alhamdulillah. Dan okay, mungkin saya ada sedikit nasihat ke atau motivation untuk mualaf yang sama seperti saya masuk Islam. So saya rasa first, apa sahaja orang lain cakap, biar dia so kita akan jadi akak sukar untuk saya. So kalau orang Cina akan rasa ni Cina murtad. Okay, orang puan Muslim kadang-kadang dia akan rasa ni masuk Islam sebab apa macam tu. So I always macam feel that I'm a second class Muslim macam tu. Okay, so kita agak sukar, kita situasi agak sukar. Tapi like I said just now, what other people say and what other people think about us, kita tak mampu nak ubah. Tak dapat nak ubah orang lain, kita hanya mampu ubah diri sendiri sahaja. So change the mindset. Kalau kita tak nak orang rasa kita macam mana? Tak nak orang rasa kita, tak nak diri sendiri rasa second class Muslim. So we should do something. Contoh, kita perlu belajar lebih banyak ilmu, dan kita perlu apa lagi dan saya rasa tak penting lah. Tak penting orang lain nak cakap apa pun, tak penting. Saudara mara saya cakap apa pun tak penting. Banyak kali je dia tanya, kadang-kadang dia tanya, kenapa suami dia tu kan tak mati, dia boleh keluar daripada Islam, dia cakap macam tu. Yeah. So I was like, okay. So tapi dia tak cakap dengan saya, dia cakap dengan kakak saya. Lepas tu kakak saya terus spontaneous, kakak saya jawab kepada makcik tu, dia cakap, taklah, adik saya ni dia solat lah, dia ikut Islam, dia suka Islam, dia tak akan keluar daripada Islam. Kakak saya sendiri yang cakap. So kadang-kadang is always about what we do, not about what other people say or what we say. Kita kena buat practice. We have to practice Islam. We have to macam mana just practice Islam lah. Orang lain cakap apa kurang penting, dan mereka macam bagi pahala dekat kita pun ada juga. Okay, so don't worry. InsyaAllah time is the best proof and all that. So here I am. So tak ada masalah pun sebenarnya, boleh duduk dengan family, boleh juga keluar dengan family, boleh juga kalau selagi festive Chinese New Year, tak ada macam mana, apa yang tak ada, what is that word, tak langgar syariat Islam, kita boleh je pergi. Bukan sahaja Chinese New Year, semua saya akan pergi. Chinese New Year saya akan pergi, kalau Qingming kita pergi bersihkan kubur, dia ada upacara sembahyang. Kita tak payah sembahyang, kita pergi bersihkan kubur sahaja. So boleh juga. Macam-macam dalam fikiran. Adakah orang akan rasa saya sesat, saya datang kubur ni? Adakah orang lain akan rasa apa? So in the end saya rasa mungkin orang akan rasa saya bibik kepada family ni. So dari Indonesia, okey lah saya cakap macam tu. So ya, memang saya fikir macam tu. So tak apa, saya pergi tolong angkat barang semuanya. Dan ada juga mereka, kakak akan tanya juga, boleh angkat barang ni ke? Dia cakap untuk dia sembahyang kan. So saya cakap tak apa. Saya cakap saya boleh tolong angkat cangkul ke apa ke. So saya akan bersihkan. Dan kalau dumpling festival semua boleh. Kalau nenek birthday pun saya akan balik, dan kalau cousin kahwin pun saya akan balik. Kadang-kadang kalau tak balik, nenek pun akan tanya. Ada juga kan orang kata macam, dan mula-mulanya dia akan mula-mula pergi tak ada makanan lah, tapi dah this few years ni selalu dia akan beli makanan. Dia akan beli KFC, akan beli Pizza Hut. Dan Chinese New Year saya balik, dia cakap, sepupu saya beli, dia panggil saya Kak N lah. Dia panggil Kak N, ni saya beli kat kedai Melayu. Hari ni kan kedai Cina semua tak buka, ni kedai Melayu begini. Dia cakap boleh makan, dia cakap macam tu. Saya cakap okay, thank you. So mula-mulanya saya rasa kadang-kadang lepas kita masuk Islam, kita sendiri yang rasa kita dah jadi lain. Kita akan jauhkan diri. So the first
rule number one, kita jangan jauhkan diri. Sama sahaja. Kita tak boleh nak control apa yang orang lain nak cakap, tapi kita perlu hadirlah kepada event-event macam ni. Memang dia akan cakap, tapi lama-lama they will feel that we have become a better person. Dari segi lagi berbudi bahasa, saya rasa lagi sopan, lagi baiklah saya rasa. Dan apa lagi? Itulah, apa orang lain cakap, kita tak boleh nak control pun. So pandangan orang lain is less important than how Allah look at us. Itu yang penting. Okay? Okay, dan saya ada juga soalan, dakwah adalah tugas semua. So, seperti tadi saya ceritakan, memang pelik, sangat-sangat pelik. Baru-baru masuk Islam, saya dah nak buat kerja dakwah ni. Saya nak bagi tahu orang lain tentang Islam, especially my family. Saya nak bagi tahu tentang Islam ni, Islam very good, macam tu. Dan sampai orang akan cakap, siapa kamu untuk buat? Kalau ada orang cakap macam tu, siapa saya untuk tidak buat? Sebab untuk saya, dakwah ni adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Baru Islam akan kembang. Baru Islam akan bangkit. Dan barulah saudara mara kita yang lain boleh dapat tahu apa tentang Islam. Selama ni sebenarnya kita tak cakap pun tentang Islam macam mana. Kita tak cakap pun. Sebab apa? Sebab kita takut nanti cakap dia tak suka. Tapi kita belum try lagi, kita tak tahu lagi. Dan mungkin kadang-kadang kita rasa kita bukan ustaz, kita bukan ustazah. Kita bukan nak tunggu alim baru nak berdakwah, tapi kita nak berdakwah sampai kita alim. InsyaAllah. So tak ada reason untuk kita tidak buat sebenarnya, especially yang mu'alaf, yang masuk Islam ni. Siapa lagi kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat untuk family kita? Siapa lagi nak buat untuk saudara mara kita? Siapa lagi nak buat untuk kawan-kawan kita yang belum Islam lagi? Memang hidayah diberi oleh Allah, tapi usaha kita di mana? Apa yang kita telah lakukan untuk membangunkan agama Allah? Apa yang kita telah lakukan untuk membantu agama Allah? Apa yang kita lakukan yang telah Allah akan rasa gembira pada kita? Kita tak tahu, usaha. Allah menilai usaha. Mudah-mudahan usaha kita berdakwah ni jadi asbab kita masuk syurga Allah lagi cepat. Okay? Dan okay, itu sahaja soalan yang diberi oleh Ustazah. Saya tak sure, mungkin ada juga soalan yang tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya suruh Ustazah jawab. Adakah? Tak ada soalan. Nak saya cerita lagi? Nak cerita lagi? Okay, nak cerita apa? Kenapa bagi tahu saya nak cerita apa? Okay. Hari ni ada satu soalan. Saya pagi ni di sebuah sekolah ada seorang murid ni, dia tanya soalan yang begitu bagus. Dia tanya, kenapa ramai orang kata mu'alaf ni masuk Islam ni, kadang-kadang ada orang punya statement, dia cakap mu'alaf ni lebih baik menikmati Islam, appreciate Islam daripada orang yang asal Islam. Tak sure, ada tak yang rasa macam tu? Ada. Ada. Rasa ke ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ya, saya tanya, kawan saya dia seorang etnik kan, dia Sino-Korea Malaysia kan, mengatakan Melayu Malaysia dan juga Cina dan Arab Malaysia, walaupun dia berasal daripada Islam lama, sebab semenjak dahulu kan, macam mana yang ianya perkembangan, macam untuk elit, yang untuk warga, perjuangan untuk Allah, kan, macam mana menerusi perjalanan dia yang ukurlah pada Allah, sebab dia keturunan Islam yang lama daripada kita tak charge lagi, nanti mami charge. tak memahami secara lanjut dan konsisten dia.
Walaupun dia asal Islam. Ya, walaupun dia asal Islam yang lama lah. Okay, so yang tadi kata mu'alaf akan lebih appreciate Islam, and why? Dan orang Islam yang asal Islam dia tak berapa appreciate Islam, like how the mu'alaf appreciate Islam. Okay, appreciate ni mungkin kadang-kadang saya rasa juga sebab selama, okay, saya akan bagi satu situasi. Cuba bayangkan kalau sekarang ni kita off semua lampu dekat sini, kita off semua lampu dan kita bagi satu spotlight. Senang tak kita nak nampak spotlight tu? Senang. Itu seolah hidup seorang mu'alaf. Kita hidup dalam kegelapan. Dan apabila hidayah tu hadir, seolah kita ada spotlight. Kalau spotlight tu is hidayah, kita akan ikut je. Kita ikut hidayah tu, kita akan ikutlah. Dan untuk orang yang born as a Muslim, dah keadaan terang macam ni. Spotlight ada juga. So susah ke senang kita nak cari spotlight tu? Agak susah. Perlu dicari mana dia. Sebab terang, dalam keadaan terang dan ada satu spotlight, kita pun perlu cari. Betul tak? So untuk saya, orang born as a Muslim, not just dia kurang appreciate Islam, is because of dia perlu mencari. Kalau born as a Muslim, dia perlu mencari sebab dia mewarisi Islam. So dia perlu mencari hidayah tu. Dan ada juga untuk saya, mungkin orang yang baru masuk Islam ni, syaitan ni dia hantar pangkat yang rendah lah, askar biasa. Kalau orang born as a Muslim ni, dia hantar general untuk hasut macam tu kan, jangan menikmati Islam dan sebagainya. Itu imajinasi saya. Okay, itu sedikit banyak mu'alaf dan asal Islam. Dan saya rasa Islam pun is not about who is better, but we have a way for us to be better. That is Islam. Sentiasa kena ingat maklumat kita. Apa maklumat kita? Kita nak masuk syurga Allah paling cepat. Memang kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi kita nak masuk syurga paling cepat. Kalau boleh tanpa hisap. Amin. Okay. Ada lagi ke soalan? Ya, saya. Sebelum Muslim, macam mana kita nak motivate untuk terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni? Kita macam rasa ni bukan kerja kita. Untuk Muslim ni kan kita rasa tak ada motivasi sebagaimana orang yang masuk kemudian kan. Tak ada motivasi tu sangat. Kita suka datang dengan ceramah-ceramah, tapi nak buat kerja tu kita macam sekolah bagi orang lain. Okay. Okay. Bagaimana dapat motivasi itu? Apa boleh bagi motivasi nak buat kerja? Sebab saya memang nak buat, dan bagaimana nak bagi motivasi itu, as I said, is a tanggungjawab. It's a tanggungjawab. Dan saya rasa senang sahaja nak buat sebenarnya. Senang sahaja nak buat. Ada tak kawan-kawan yang belum Islam lagi? Ada? Ada. Ada jiran yang tak Islam lagi tak? Ada jiran yang tak Islam lagi. Sebenarnya ada je cara kita nak buat. Bagaimana kita nak terangkan kepada mereka tentang Islam. First, kalau puasa kita masak lebih, kita bagi. Oh, kita puasa hari ni. So kenapa puasa? Kalau dia tanya kenapa puasa, kita ambil peluang kenapa puasa. Ada tak sebab kenapa orang Islam perlu puasa? Kenapa orang Islam perlu solat 5 waktu? Ada tak jawapan tu? Tak ada. Tak motivasi. Tak ada jawapan tu, tak motivasi. Patutnya kena ada. Kena sediakan jawapan itu. Okay, mungkin saya nak kaitkan ni satu dengan saya nak kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umatnya. So Rasulullah berdakwah dan hijrah keluar daripada kota Mekah tu untuk sampaikan dakwah kepada tempat lain. Percayalah, kalau Rasulullah tak keluar daripada kota Mekah, hari ini kita semua tidak akan Islam. Antara wasiat Rasulullah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu Rasulullah, apa yang Rasulullah nak kita buat, umat dia buat. Dan saya nak tanya, sayang tak pada Rasulullah? Sayang. So it's time to prove your love.
Everything kan kita perlu prove kan. So bagaimana? Kenapa kita rasa macam tak sayanglah Rasulullah ni? Kenapa kita tak sayang? Sebab tak kenal. So kita perlu, untuk saya, kita perlu membaca lebih banyak sirah tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hijrah, bagaimana susah payah Rasulullah hijrah, berdakwah. Rasulullah pergi dakwah dekat tempat yang panggil tempat apa? Taif. Betul tak? Taif. Ya. Sampai macam mana? Kalau untuk saya, kalau kita sekadar dikecam ke apa, Rasulullah dibaling batu sampai Rasulullah berdarah. Rasulullah nak sampaikan Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita just take Islam for granted. Kita tak sampai pun Islam kepada orang lain. Macam contoh saya nak cakap arwah suami dia bukan seorang ustaz. Dia hanya seorang pilot. So tapi dia pun sampaikan Islam. So tak ada, kalau kita tak boleh, mungkin kita tak boleh nak cakap tentang Islam, tak apa, kita tunjuk akhlak yang baik tentang Islam. We show what is Islam and we be the best version of ourselves. Be better than yesterday, compete with ourselves. Kita be better than yesterday. Apabila orang lihat dan mereka akan tertarik. Nanti dia orang tanya, boleh tak kalau dia tanya, kenapa panas-panas ni nak pakai tudung? Boleh tak kita jawab? Macam mana? Apa jawapannya? Orang Islam macam tu. No. Kenapa orang Islam tak makan babi? Okay, kenapa? Banyak antaranya. Dan jawapan yang paling tepat sekali, bukan sebab babi ni kotor atau apa. Sebab kita kena patuh kepada perintah Allah. Selagi tak darurat, kita tak boleh makan. Dan makan pun kita tak boleh makan sampai kenyang. Banyak sebenarnya. Kita kena balik kepada, I think berdakwah ni is the proof of our love. Kita cakap kita sayang Allah, kita cakap kita sayang Rasulullah, tapi apa yang kita telah lakukan? Dan kalau boleh masuk syurga Allah, saya nak masuk paling cepat. Dan antara janji dan jaminan orang yang buat dakwah, apabila kita lalu titisan sirat tu, akan dalam sekelip mata saja. Sangat cepat kita boleh lalui tu. So, benda-benda ni semua kita tak nampak lagi sebenarnya. Kita tak boleh nak imagine lagi, tapi kita nak. So, we just do our best. Sebab orang Islam, we only have one life. So, make the best out of it. Kita kena buat yang terbaik. Wallahu alam. Okay Ada soalan yang belakang. Ada soalan? Tanya tentang macam mana feeling sister apabila first pakai tudung di kalangan manusia. Macam mana? First pakai tudung. Oh. Manusia. Di depan kawan-kawan non-Muslim. Okay. Okay, so kawan-kawan yang dia boleh terima pengislaman kita atau yang tak boleh terima pengislaman kita ada dua. So untuk lelaki saya rasa untung lah sebab tak payah pakai tudung. Pun jangan pakai tudung lah, okay? Confuse orang. Okay, so yang first ni, ada seorang kawan ni, dia memang sangat-sangat against. Why you want to be a Muslim? Because they're Christian kan. So cakap, why you don't be a Christian? So saya cakap, okay. So dia macam tak nak kawan ke apa. Saya sedih juga. Tapi saya yakin, kalau Allah ambil, Allah akan gantikan dengan lebih baik, kawan yang lebih baik untuk saya dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya pakai tudung ni, saya rasa sendiri yang overthinking. Kawan-kawan dari sekolah menengah baik sampai sekarang, mereka okey je kalau tengok saya macam ni. Dan mereka akan pilih, kalau keluar makan dengan saya, mereka akan pilih makanan yang halal, restoran yang halal macam tu. So it's a mutual understanding. Memanglah saya rasa agak sukar dan sebagainya. Dan kita pernah buat satu trip, 8 orang, perempuan semua. Saya seorang je pakai tudung. Mereka boleh terima sebenarnya. Boleh terima dan mereka akan cakap, oh ni makanan halal. Kita akan cari satu restoran halal untuk kamu. Dan dia tanya, kenapa you kena makan makanan halal? Kenapa you kena solat? Dan sebagainya. So kadang-kadang, pada mula-mula kita nak pakai tudung ni, kita sendiri yang overthinking. Macam mana dia fikir terhadap kita? Macam mana macam tu. Sebenarnya kita overthinking. Dan kita nak buat ni, kita bukan buat benda jahat. Kita mematuhi perintah Allah. So, saya rasa is the mentally kita kena be strong. Kenapa kita nak buat? Kenapa kita nak tutup aurat? Kerana Allah. InsyaAllah kalau niat kerana Allah, kita akan ada kekuatan. Dan kalau kita tak ada kekuatan, kita doa kekuatan daripada Allah.
Itulah antara memang rasa macam mana kalau dah pakai tudung ni mereka tak nak keluar dengan saya, kalau tak ada kawan ke apa, Allah akan hadirkan lebih banyak kawan untuk kamu sister, for you. Allah will give you more. Allah will give you the friend that can accept you. Amin. Ada soalan ni? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali banyak Alhamdulillah saya dapat berkongsi bersama semangat kepada yang mungkin baru Islam kita kan tapi kita tengok bekalan dalam perjalanan hidup kita ni antara yang sangat penting ialah iman dan takwa kan. Tapi nak cakap iman dan takwa kita perlu ada ilmu pengetahuan kan. Jadi bagaimana macam mu'alaf ni sebagai bekal perjalanan hidup dia supaya dia boleh menjawab soalan-soalan yang timbul, cabaran-cabaran yang kita tahu yang akan datang dan lagi tak tahu umur kita berapa panjang lagi kan. So mungkin cabaran itu yang jangka kan, persoalan-soalan daripada masyarakat dan sebagainya. Jadi selalunya daripada hidayah dan pertolongan Allah, dari ilmu pengetahuan yang kita ada, kita dapat menjawab dengan baik tadi. Jadi bagaimana cara mungkin saudara yang sudah ada pengalaman sebenarnya untuk kita nak bagi galakkan kepada sama ada mu'alaf khususnya dan juga orang Islam supaya rajin dan juga mendekati majlis ilmu ni supaya ilmu sedang meningkat, sama ada secara formal ambil kelas diploma ke ijazah ke apa kan, saya berada gitu kan. Dia nak jadi apa, pengurusan Islam syariah kan, jadi bagus kan, semua bidang kan. Dia tidak fokus kepada awal yang betul macam Islami kan, berhukum hakam saja, tapi mungkin jaga Islam dan sebagainya lah. Ini sebagai asas dulu, pada pergi ke lain ini mungkin macam mana nak dekatkan dasar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa bukan untuk mu'alaf sahaja, untuk orang yang born Muslim atau everyone, all the living human, living creature ada cabaran, ada masalah. Tapi kalau khususnya untuk mu'alaf, saya rasa antara wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena sentiasa ingat, bagaimana kita boleh harungi segala dah start pelat. Segala cabaran, ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa yang tidak asing lagi, as-solah, as-solah, as-solah. Kita jangan tinggalkan solat. Apa-apa sahaja kita solat. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita solat. Dan kita solat dalam waktu. Dan kalau kita dah solat dalam waktu, kita kena solat di awal waktu. Untuk saya. So, antara saya rasa kunci yang saya rasa memang rasa down apabila banyak cabaran begitu. Memang rasa down, tapi tetap solat dan tetap minta kekuatan daripada Allah. Itu, saya rasa itu kunci as a Muslim. Kita tak boleh nak tinggalkan tiang agama. So, apa-apa keadaan saja, solat. Tak mungkin hari ni, saya nak kongsikan satu lagi. Dalam keadaan yang susah, kita solat. Dalam keadaan senang, macam mana solat kita? Kita solat, saya tak sure untuk tuan-tuan dan puan-puan kat sini, kalau susah baru solat lebih ke senang solat lebih? Kalau senang solat lebih. Kalau susah baru solat lebih kan, betul tak? Macam mana? Solat lebih kan, betul tak? Saya tak sure, dia dah senyum lain, okey. Antara ada satu benda yang sangat-sangat mustajab, saya sangat-sangat berharap tentang sesuatu perkara. Contoh, mungkin is a job, mungkin is something that kita nak tahu. Okay, dan selama tu saya pernah amalkan, sekarang dah kadang-kadang yes, kadang-kadang no. Selama sebulan, lepas solat isyak, saya solat taubat. Lepas tu saya solat hajat. Dan lepas tu saya solat witir selama sebulan. Dan Masya Allah, lepas sebulan memang saya dapat jawapan apa yang saya nak tahu tu. So it's really, tak boleh nak terangkan dengan kata-kata, tapi
dengan izin Allah, memang saya dapat tahu perkara macam mana saya jumpa orang yang saya nak jumpa dan sebagainya. Mungkin saya dapat job yang saya nak. Itulah. So, solat tu sangat-sangat mustajab sebenarnya. Solat tu senjata mukmin. Solat ke doa? Okay, doa senjata mukmin. Tapi solat pun antara doa yang paling besar untuk kita. Okay. So itulah saya rasa, kalau untuk saya personally, saya rasa dalam keadaan yang susah pun tak give up solat dan tak tinggalkan solat. Ya. Tadi saya cakap sedang solat banyak. Pasal kata masa kita boleh minta yang kita mau minta tadi family mau apa mau minta. Jika susah kita masa telah kita minta sendiri saya. Kalau dia senang dia boleh minta untuk orang lain jugalah. Okay. Faham. Okay, faham. Solat adakah macam untuk perisan mukminin dan mukminah? Solat. Solat adakah sebagai mukminin dan mukminah bagi setiap perisan? Apa? Tak. Sebagai perisai untuk setiap muslimin dan muslimat. Adakah solat sebagai Tak faham. Macam mana? perisan? The shield. Oh, okay. Faham. Solat is a shield. Yeah. Masya Allah. Yes. Yes. Waalaikumsalam. Just ask you this question. All you say is Hidayah is from Allah. So from your experience, 9 years already, right? Yeah. 9 years, yeah. So 9 years already, you said 5 after you are caring for your husband. You said that passed away, then you stayed for nearly 5 years. What's the main reason till today your mother, My mom? sister, Yeah. always the main reason they don't want to accept? Yes, that's from Allah, but the reason. Number one is, second one is how many people you dakwah already, which is you are the one dakwah and they are Okay. based on your experience. Yeah. Can you share this? Yeah. I'm sorry, the first question is The main reason uh-uh. they say why they don't accept Islam sure you explained it to Yeah. why you accept Islam. Yeah. What's only one. Yeah. So what's the main reason which is stop them? Okay. Yeah. Islam? Okay, so actually my mom is very Your mom is Buddhism or? Buddhist. My mom is a Buddhist and she's actually even a vegetarian. Yeah, she is really, after I become a Muslim and I want to be a better Muslim and I want to be a better Buddhist. Okay, and my younger sister actually, taking up a degree in Buddhism and in Taiwan. So, it's like I dakwah my mom and then she dakwah my mom and then my mom already vegetarian and all that. So she got more point, I explained to my mom about Islam. Sometimes I tell her about Nabi Adam story. Sometimes I tell her who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I always tell her, can you make a dua for me? I always ask my mom to make dua for me. I said, just make dua to the God. I said, the God, and because the dua from a mother, there's no hijab, surely I will get the job. So I told my mom that. I asked her to do that. But sometimes up to last year when I told my mom, I keep on talking every day, I say the same thing about Islam. So my mom actually came out with this statement. She said, all the religion is good, teaching people to good way. So we didn't say anything bad about Islam. So don't say other religion is bad. I said, Mom, I didn't say other religion is bad. I said, I just tell you what is Islam. I didn't say about anything else about, what is bad and all that. So that is the thing. So I think, because my mom been a Buddhist for a very long time, I think if I really want, that's why if I can't say, because we living under a same roof is quite difficult for me. So I keep on doing. So maybe there's some good improvement that, she's seeing the fasting month and all that. So I'm not so sure, but I'm still working on it. There's not a totally no, but for my sister, my sister got married already. So my sister
I'm married with 3 kids. So I asked her, you know about Islam and all that? Yeah, but it's quite hard to make the change. She said that. She believed and she said it's quite hard to make the change. That's what she said. Yeah. Maybe your cara awak selalu gerak say about the Islam Muslim. Maybe you change another way. Maybe you don't say Islam Muslim. You join their you join their discussion saying Buddhist or no. 讲华语，讲华语。你可以不要常提回教的东西，你开始join他们的那些 activity， 不是叫你佛教啊，join他们，跟他们一起，跟他们一起活动什么，慢慢你不要讲，因为人有一个本性啊，你一直讲他这个就又有一个反感，去接，你不要讲，你差他们多一点， Okay. 跟他们的 activity， 然后你慢慢稍微问回你之后，你才答他。Inshallah. Inshallah. I'm sorry about the second question. I forgot again. Okay, the second one is how many people wish you dakwah? Okay. Your friends. Okay. Anyone. Yeah. Accept Islam, inshallah. Yeah, for your information, I am still a certified pensyahada under the Jabatan Agama Negeri Sembilan. So if you just talk about syahada, so you know there is quite a numbers. But you know from, you know, tell them Islam and you know after that they want to say the shahada and then keep in touch up to now. Maybe you know you can count by fingers. So that's why I said you make the people shahada is not as important as if you follow up. You know how they live a Muslim life. So for me now, I have a circle of mu'alaf friends that you know we support each other. That's quite a few, but I can say less than 5. No, not yet. Yeah. This not 这个不是关于你杀到几个人，是你的不是和你做多少，不是说你付出多少就是赢多少的，所以你最重要是你付出多少的，不是讲你我明白。好像如果说我杀了10个，最好不是，应该是你那个态度，那个不是和，你有付出，不要说要等人家input 的，所以你最重要是你今年能力去dakwah。有几个杀的几个人是不重要的，重要是你的那个态度。Thank you. So actually the number is not a lot. Yeah, I'm still working on it, but I support the mu'alaf. Yeah, it's quite a close friend, maybe like 5 to 6 and all that. So it's not just the moment you shahada, but it's the life that you live after your shahada. Wallahu alam. Welcome. Okay. Any more? Yes. Waalaikumsalam. Biasanya bagi kita yang born in Islam, normally we will think that it is quite sensitive to talk about Islam to the non-Muslim. That's what we feel because it will hurt them. Okay. When we focus on the similarities of the religions, sometimes the Islam out is where all of the religion topics speak. So what we choose Islam, they will say. So what will be the proper way to approach to it? Yeah, for me, that's why we have to know, and the best person to do the dakwah among our friends, among your friends, is you. Because you know them better. Like, because I already tried the method, like I don't talk about Islam with my mom for a long time, and then I talk about Islam. So after that, I feel that she can't. Okay, maybe I will stop for a while. I will take another approach and all that. So for me, all the religion teaches people good, okay? Do good deeds, you know, don't do bad things and all that, blah, blah. But there is something special about Islam. There is something special about Islam. Maybe I can just talk about this Buddhists that believe, you know, there is a life after that as well. But you know, you will be a cycle. You're like a rat runs, you know, you keep on going, like you die and then you
you live again, you die, and you live again, you die, and you live again. If you do good, you become human. If you do better, then you then you will go to heaven and all that. If you do bad, then you will go to, you will become an animal, or you go to hell and all that. Yeah. So maybe if we want to do the comparison, I always don't do comparison, because if you do comparison, they will feel that you saying something bad about them or something like that. So I will just try to say what is good about Islam, why I like Islam and all that. But up to an extent, my mom feel that even I didn't say anything bad about Buddhists, but she said, don't say bad about other religion. I said, no. I said, I just said what is good about Islam. So after my mom said that, I actually take a stop, but I always ask her to make a dua for me. Yeah, that's it. So I think we should keep trying, try and exploring what is the best way for us to do da'wah. Maybe Bubur Ashura also is one of the good points. Yeah, today is Bubur Ashura day. So what is Ashura? So can you explain? Yeah, you have to try to explain to them like what is the. Then they will start to get interest and all that. Yeah, then they will start to ask questions and they will start to think. The most important thing is how to make a people think. When they think, then they will try to find the answer and all that. Yeah, inshallah. Soalan saya nak tanyakan, boleh adakah wajah sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang kan? Misalnya macam lelaki, dia ada Ketua Menteri, bolehkah dia memperagakan untuk hijab bista bagi muslimah yang antara satu sama lain, bagi hijab bista macam wanita kena pakai hijab dan juga auratnya kena terpelihara kan? Wajarkah dia untuk buat kempen untuk seluruh muslimah? Apa maksud dia? Apa macam mana? Kempen macam mana? Kempen macam buat pamerkan, memperagakan hijab bista. Hijab bista is like how? Yang macam dia hijab lah. Ya, dia macam tudung lah. Okay. Supaya kena macam pakai dan sebagainya. Cara pakai macam Icon hijab. Okay. Okay. And then dia memperagakan macam like model kan, pakai Yang hijab itulah yang dia kena pakai lah. tudung yang kita kena pakai ni lah. Boleh tunjuk macam mana cara nak pakai Dan sebagainya. I think the question is it okay for the Ketua Menteri who is non-Muslim to promote hijab, wearing of hijab among the Penang? It's okay lah. We don't answer this because it's more politics. Yeah. Yeah. She's not supposed to answer this question. Yeah. Thank you. I don't know how to answer as well. Yeah. 我们 Islam 就讲 only one God 嘛。而且我从12岁开始研究佛经、古兰经、圣经，而且它每个教都是也是 one God 的。你try 跟你 family 你去讲，至于那些佛祖啊，那是算是哪里的？从佛经那边从道教那边有一本书叫道德经啊，他讲 only one God。他说那些你刚才讲做好事上天堂，做坏事下地狱嘛，然后这个是轮回，然后过后。那些好像有听说过什么玉皇大帝什么因为大帝不是最后的，这上面还有。哦，我都不知道。你try跟你 family 他们是佛教吗？你可以暂时性在他们的 activity， 我不是叫你进佛教了，你可以去花点时间研究他们的佛经，去也是玩过那样的。好像那些印度教也是玩过的，很多佛不是佛嘛，也是玩过。然后好像圣经，他也是玩过，只是他们只是就讲提升，所以提升是他们的神啊。Yeah, I will try. I will try. I keep trying actually. Yeah, inshallah.
saya just nak share. Before this, I read in Twitter, people ask why all religion taught us about peace, about good deeds. Then someone repeated it and said, and then after that, why there is no peace in our world, something like that. And then someone replied to it. They say that semua sekolah pemandu ajar bagi signal. But why still orang tak bagi signal? So dia boleh apply kepada macam orang kata Islam ajar semua benda tapi orang Islam tak buat pun. Betul. So kalau nak counter balik bagi macam apa yang saya cakap tadi lah. Just nak share lah. Yeah, actually I want to add a point untuk yang tadi tu, because dulu orang yang belum Islam dia nak tahu tentang apa itu Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jawab, cuba tengok Muslim, that is Islam. But nowadays when people want to know about Islam, we will say don't look at the Muslim as Islam, okay? Please, go back to the Quran and know about Islam. So I think we should start to practice that, when you want to know about Islam, look at the Muslim. Yeah, so everyone have to play their role. Semua orang kena buat bahagian masing-masing. Semua orang kena laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam untuk saya. So which is very true. So if we follow, kita ikut ajaran Islam, we will be the best ambassador of Islam. Yeah. Wallahu alam. Tapi yang hijab Islam boleh akan buat promosi dan campaign tak untuk aurat bulan Ramadan dan sebagainya. Saya tak. NGO Islam. Saya tanya soalan personal sikit. Dengan mak tadi ada tak macam bawa mak pergi jalan ke kawasan China atau Taiwan yang kawasan majoriti Muslim, macam pergi ke macam di Kunming ke, tengok masjid banyak masjid besar kan, besar majoriti China kat situ Muslim. Tak pernah lagi, tapi banyak sebenarnya. My mom very supportive. Kalau masjid ada buat tumbling festive, Moon King festive, Raya, Chinese New Year celebration, my mom will go kalau saya minta. Tapi kalau kadang-kadang dia tak nak pergi, kena merajuk baru mak pergi macam tu. So ada juga dia ada ikut kita sampai ke Masjid Cina di Ipoh. Ada. She's not like very much against, tapi dia just belum dapat hidayah lagi. So insyaAllah I will keep on my effort and all that. I really don't know how to answer the hijabista the question. I really don't know because I'm not a politician. And then I'm also not the orang yang paling arif untuk jawab soalan itu. Sorry tak tahu macam mana nak jawab. Kita tanya Nuriza. Itu yang Ini soalan macam tanya. Just want to share my observation tentang the point raised tadi pasal kenapa the non-Muslim tak support kami in terms of dakwah to the non-Muslim. The sister went back already. Apa yang saya notice, this thing happen mainly predominantly di Muslim minority countries, macam contoh di Malaysia, because we feel very much comfortable with what we are. In comfort zone. Bila saya pergi ke China di kawasan predominantly Muslim, you can see that they hold very dear to this thing. Kan, contohnya solat subuh penuh masjid sampai keluar, and it was in winter. Okay. Kan, tengah sembahyang snow turun. Kan, tapi when we go and then kita pergi Indonesia, suka lihat situasi ni macam di Malaysia. Kan, we take it for granted. Yeah. Walaupun kita pergi Kelantan contohnya, we see the Pakistani ke mana, dia ada own comfort zone. Tapi yang banyak melakukan kerja dakwah ni, the blacks, the whites yang the new converts atau converts lah. So maknanya the comfort zone that we are in, that pushed us to be complacent, and then we take things for granted. Sebab kita tak rasa macam Islam ni, we assume that we are Muslim. Itu yang dia tanya. Yeah. I agree with you.
actually. So sebenarnya, you know, in China there's so much against that people having a religion, not just Islam but having a religion off camera. So I think you know that even being forced, you know, to eat during the Ramadan, during the daytime and all that. Yeah. So maybe because of that, they are not in comfort zone, so they appreciate Islam. Yeah, that's why maybe we should get out from this comfort zone and do some work for Allah. Okay. Okay. Terima kasih kepada Sister Amira and Lee terhadap perkongsian yang sangat-sangat menarik. Cukup puas tak semua orang? Tak cukup Kalau tak cukup, insyaAllah besok pada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari di Masjid Daerah Balik Pulau. Kalau tak cukup lagi, lusa pada hari Rabu pagi pukul 10 pagi sampai 11.30 pagi di Dewan Muzakarah Pusat Islam USM. Ingat kalau tak ingat nanti insyaAllah kita akan share kepada nombor kontak yang ditulis di situ. Untuk sesiapa yang nak infak kepada Hidayah Center, ataupun tengah menunggu di situ di tepi dinding, dan juga akan diberikan risalah brosur tentang Ansar Initiative, di mana projek Ansar Initiative ni untuk semua orang boleh sumbang setiap bulan dengan hanya calon daripada akaun bank masing-masing, minimum RM1 sehari. Okey, tak membebankan. So insyaAllah sebelum pergi boleh ambil risalah itu, dan juga makanan dan minuman. Okay, refreshment tunggu di belakang. So insyaAllah kalau pada masa depan ada lagi peluang, kami akan buat program sedemikian. Dan untuk besok dan lusa, sesiapa yang nak ikut lagi program, insyaAllah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran, dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah.